Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sambung lagi untuk modify tools. Ni modify. Okey. Sebelum saya pergi kepada tools dalam modify ni, saya kena bagi tahu benda ni pula. Selection. Selection ni macam mana? Ni, kita highlight ni. Ni tu dari kanan dan ni dari kiri. Okey, ni dari kiri. Okey. Kenapa ada beza kiri dengan kanan? Satu hijau dan satu lagi biru. Sebenarnya dia macam ni kalau AutoCAD ni. Kalau select dari kanan, kanan ni dia akan select semua yang dia highlight tu. Faham tak? Okey, macam ni. Contoh. Kita nak select ni je. Ellipse kat luar ni. Ellipse pula dah. Polygon kat luar ni. So kalau kita ambil polygon ni, kalau kita ambil guna selection dari kanan, okay, macam ni, dia akan select semua sekali. Okay, dia akan select semua sekali. As long as kita highlightkan dia sikit. Macam tu. Yang hijau. Tapi kalau yang dari kiri, kalau kita select macam ni, dia takkan select. Sebabnya kita pilih dia ni tak penuh. Kalau dari kanan, sebab tu explanation dia macam ni. Kalau select dari kanan, dia akan select semua drawing dalam region selection walaupun hanya separuh. Ni kita select sikit je, kita select sini je. Tapi dia akan pilih semua. Ni yang kanan. Kalau yang kiri, kita buat macam tu tak jadi. Dia tak jadi. Okay. Kalau tak nampak lagi, okay, macam saya guna drawing mana drawing ni lah kot. Okay. Kita ada hijau, biru dengan merah ni kat sini. Katalah awak nak select dua-dua. Biru dengan merah ni. Biru dengan merah ni dua-dua kita nak select. So macam mana? Kita nak guna dari kanan ke dari kiri? So kita akan guna dari kanan. Sebabnya lagi senang. Kita select sikit je dekat dia bersilang, dekat dia bertindih tu je. Dia akan pilih. Kalau macam sekarang ni, dengan dimension sekali dia akan pilih. So kita boleh buat operasi apa yang kita nak buat. Okay, contoh kita nak movekan dia. Okay, ni macam ni. Tapi kalau kita gunakan selection dari kiri pun boleh juga. Ni, tapi kita kena select semua. Kita kena highlight. Bila kita gerakkan macam ni, dia akan highlight dua tu. Nampak? Mula-mula dia highlight yang warna merah, lepas tu dia highlight yang warna biru. Okay. So kalau untuk case macam ni, kalau kita nak select dua tu je, lagi tepat lah yang ni. Oh, ni dimension. Dimension memang akan ikut objek. Okay. Tak apa. Nanti sambil-sambil buat drawing ni, saya akan go through lagi untuk bagi faham lagi pasal select kiri dengan select kanan ni. Mana dah hilang pula dah. Oh, ada. Okay. Tools yang mula-mula sekali adalah move. Kalau ikut explanation dia, kita movekan objek tu dari dalam specified distance, dalam specified direction. Ada arah dia dan ada jarak dia. So kalau nak move, of course mula-mula sekali kena pilih kalau nak move ni. So kena pilih dulu. Contoh ellipse ni senang nak move. So select ellipse ni. Kalau select dari kiri pun boleh, tapi kena select semua sekali. Kalau select dari kanan, select macam tu je. Select separuh je. Dari kat tengah-tengah ni je. Okay. So, dah select. Atau satu cara lagi. Klik move. Bila awak klik move, dia suruh select objek. Okay, ni cara yang betul. Klik move dulu, lepas tu barulah kita select objek. So, select ni, select objek. Okay. Once kita dah select objek, tadi saya beritahu kita kena tekan enter. Okay, tu kita dah tekan enter. So
specify base point ataupun displacement. Base point, kalau kita nak gerakkan benda, kita kena ada titik base, titik tempat kita pegang lah, kira macam tu lah, titik rujukan kita. Sebab sama macam kita nak pegang, nak alihkan barang, kita kena pegang somewhere, betul tak? Kat tengah ke, kat tepi ke, apa ke. So ni, kalau kata kita ambil kuadran yang belah sini, okay, so kita nak gerakkan dia berapa unit, ke arah mana, ke atas, ke kiri, ke kanan, ke sini. Cara mudah untuk mengelakkan guna koordinat adalah awak bagi tahu je dekat AutoCAD ni awak nak gerakkan dia ke arah mana. Kalau nak ke kanan, okey, awak tolak je ke kanan, lepas tu masukkan guna keyboard, masukkan je nombor berapa. Kalau kata 10 unit, tengok saya punya command line tu 10 unit, so masukkan je 10. Itulah dia dah bergerak sebanyak 10 unit ke kanan. Sekali lagi, select. Satu cara lagi adalah select dulu pun boleh. Saya kadang-kadang saya terbalik, saya select dulu, lepas tu baru saya move, saya tekan move. Lepas tu katalah kita kali ni kita pegang kat tengah pula, kat center point, saya nak turunkan dia sebanyak 30 unit. Jauh juga ni. Okey, hilang sampai ke bawah. Benda ni. Ni duduk 30 unit. Tapi kalau nak move freely, nak move suka-suka hati je, macam sekarang ni drawing tak ada je, tak penuh je, so select je. Lepas tu okey, ni cara ketiga pula, shortcut. Select semua ni, tekan M dekat keyboard, tengok saya punya command line bawah ni, tekan M, enter, pegang kat mana-mana, setarik lah nak pergi ke mana-mana tu. Okey, so ada 3 cara 3 cara. Satu, klik move dulu, lepas tu select, baru move. Ataupun select dulu, lepas tu baru move. Lepas tu base point, gerakkan. Ataupun boleh guna shortcut M untuk move. Untuk tahu macam mana shortcut dia, sebenarnya bila kita gerakkan mouse ke setiap satu satu command ni, dulu dia highlight. Dia dah tak highlight dah. Okay, tapi shortcut untuk move adalah M lah, move. Alright, next kita gerak macam mana ni, di sini lah. Okay, rotate. Kalau dalam bahasa biasanya pun rotate ni adalah pusing kan. So nak pusing ni sebenarnya agak confuse juga. So macam mana? Rotate. Klik rotate. Saya nak pusingkan saya punya ellipse ni. Boleh tak? Boleh lah. Okay, ellipse ni. So klik rotate, select object. Okay, dah select object, tekan enter. Dia tanya sama juga, dia tanya base point kat mana, kenapa. Kalau rotate ni, base point ni penting. Sebab kalau base point tu salah pilih, nanti objek tu akan jadi pelik. Tapi tak apa, yang sekarang ni saya buat dulu untuk yang kat tengah. So saya ambil titik tengah macam ni. Okay, dia akan tanya rotation angle ataupun copy reference. Copy ni boleh copy dari objek sebelah sebenarnya. Tapi nak cakap pasal rotation angle, sebabnya AutoCAD ni angle dia masih sama macam tadi. Ni angle dia 0, 90, 180, 270. So katakan objek ni saya nak pusing sebanyak 45 degree positif. 45. Nampak? Tadi objek tu duduk dekat sini, tapi duduk macam ni, duduk melintang macam ni. So bila 45 degree positif, dia akan jadi pusing ke sini. Inilah 45 degree. Line ni dan juga line ni adalah 45 darjah. Okay, saya undo ya. Okay, undo. Macam mana pula kalau saya rotate juga,
objek yang sama, enter, base point kat tengah juga. Tadi positif 45, macam mana kalau saya type pula kat bawah ni negatif 45? Nampak? Dia pusing ke sini. Sebabnya angle rujukan saya adalah negatif. So yang ni dengan yang ni adalah negatif 45. Okey. Ni tadi saya dah cakap kalau kita salah pilih titik tengah, objek ni akan jadi pusingan dia tu pelik. So ni lah yang nak saya tunjuk macam mana base point tu kalau salah pilih. So rotate lagi, objek yang sama, dah select objek, tekan enter. Dia tanya, tengok cursor saya ni base point. So kalau saya ambil base point saya kat sini, base point tu kat sini, kalau saya masukkan 45 degree, 45 degree tu bukannya merujuk pada kat sini, kemungkinan betul, kemungkinan salah, tapi sebenarnya 45 degree tu adalah dari sini. Ni 45 degree tu. Sebabnya titik putaran kita kat sini. Titik putaran kita kat bucu ni. Apa akan jadi kalau titik putaran kita kat mana pula nak buat ni? Kat sini. Rotate, select, enter. Titik putaran kat sini. Masukkan 45 degree, enter. Inilah 45 degree putaran base pointnya kat sini. Macam mana dia pusing ni. 45. Ni agak confused. Tapi macam tu lah. So that's why kalau untuk rotate ni, titik putaran tu penting. Titik tengah tu. Sebab kita nak pusing benda. Samalah dengan contoh yang dia bagi ni. Contoh dalam AutoCAD yang dia bagi ni, satu titik putaran dia kat situ. Around base point. To an absolute angle. So dia pusing 90 darjah lah tu. Lepas tu dia move kan tu sebenarnya tu. Sebab kalau nak betul-betul pusing elok, sebenarnya kena duduk, kena cari titik tengah betul-betul. Tu cara senang lah tu. Okay. Next adalah trim. Ni penting. Yang ni sangat penting. Kena ingat kat macam mana pun. Sebabnya tengok contoh yang dia bagi tu. Tu apa tu? Tu drawing rumah architecture. Tu sebenarnya pintu. Ada dinding dan dekat dinding of course akan ada pintu. So kalau dah ada pintu, kenapa nak kena ada dinding? So that's why dia kena potong nombor 3 dengan nombor 4. Nak potong tu, garisan tu sebenarnya terus je. Garisan yang tak putus. Tapi jangan risau, kita boleh potong. Okay, saya ajar terus cara senang. Sebab kalau nak bagi tahu cara yang tak senang tu, dia ada pemotong apa semua. Dia agak complicated lah. So kita cut je benda ni pada cara senang. Tapi jap, saya kena buat something supaya saya boleh potong. Contoh kat ellipse ni lah. Okay, saya lukis garisan tambahan kat sini. Dan garisan tambahan kat sini. Ni tak ada rujukan apa-apa. Ni hanya garisan. Okay, so macam mana? Klik trim. Klik trim. Lepas tu dia akan tanya select object atau select all. Banyak lah ni. Kalau nak select object, boleh select semua sekali. Okay, tu select object. Lepas tu tekan enter dulu. Lepas tu dia akan tanya pula fence crossing project edge. Banyak. So cara paling straightforward adalah sebenarnya klik trim, tekan enter dan enter. Sekejap tak jadi. Klik trim, select object, enter. So enter. Sekejap.
Oh, okey, patutlah saya terbiasa dengan shortcut. Dia macam ni. Klik trim, lepas tu tekan enter sekali. Okey. So sekarang ni awak tengok awak punya cursor ni dah jadi petak. So ni semua sekali, mana-mana yang ada persilangan, yang ni tak ada persilangan. Yang sekarang ni sebab tu dia buat tanda pangkah tu. Dia tak ada persilangan. So dia tak boleh potong. Ni tak boleh potong. Yang ni boleh potong sebab ada bersilang. Yang ni boleh potong sebab dia bersilang. Yang ni boleh potong sebab dia bersilang. Dan ni pun boleh potong. So depend pada drawing, mana satu yang nak remain, mana satu yang nak potong. So let's say yang ni saya nak buang semua yang terlebih-lebih daripada ellipse ni. Saya nak tinggalkan bentuk yang belah dalam ni sahaja. So potong, potong, potong. So kita tinggal lah objek yang macam ni. Ok, dah habis, boleh tekan escape ataupun tekan enter. So cursor akan jadi balik macam ni. Ok, saya ulang sekali lagi sebab tadi macam sangkut sikit. Ok, so untuk trim, kita tekan je trim, tekan command trim, lepas tu tekan enter sekali. So kita boleh potong, kita boleh start memotong dah. So yang lebih-lebih boleh potong, yang ni pun boleh potong sebenarnya. Yang ni potong, potong. Okay. So tinggal lah benda yang kat dalam ni. Dalam ni dah tak boleh potong. Kenapa? Sebab dia tak ada bersilang dengan siapa-siapa dah. Yang ni ada bersilang. Sebabnya dia bersilang dengan garis ni dan garis ni. So ni kita boleh potong. Yang ni pun boleh potong. Tinggal macam tu. So kalau yang macam mana kalau kita nak buang garisan ni, tak boleh nak trim dah yang ni. Kalau dia dah habis tu dia dah tak boleh nak trim. So yang ni kita delete biasa je lah. Ataupun erase. Shortcut untuk trim, saya suka guna shortcut. Tapi shortcut ni dia lain sikit. Shortcut ni dia kena TR adalah shortcut dia. Tekan enter sekali. So dia akan cakap ni. Lepas tu kita tekan sekali lagi enter. So that's why dia enter 2 kali. Tapi kalau kita gunakan command yang ni, tak payah, kita enter sekali sahaja. Okay. Alright. So sebelah trim ni ada pemadam ni. Pemadam. So ni sebenarnya adalah untuk padam lah. So klik pemadam. Klik yang ni. 2. Jangan. 3. 4. So dah habis nak padam, tekan enter. Hilang. Dia akan hilang. Ataupun klik pemadam. Select belah kanan. Semua sekali akan hilang. Tapi untuk kalau nak spesifik, kita klik pemadam, kita select dari, katalah kita nak padam yang ni je. Nak padam yang ni je. So kita klik pemadam, gunakan selection dari belah kiri. So kita select semua yang ni. Okay. So enter. So selamatlah garisan yang luar ni. Inilah beza kiri dengan kanan. Kalau tadi select belah kiri, kita boleh padam yang ni je. Tapi kalau kita select, gunakan selection belah kanan, pilih macam ni. Okay, semua sekali akan hilang. Tinggal ni je, 1 dengan 2. Kita tak nak macam tu. So that's why beza dia kiri dengan kanan. Okay.